latar belakang syarikat. Terus tu macam kita tahu juga syarikat Cik Aiman ni ada ambil pekerja ke ataupun staff sebagai student ke, ada ke? Okey, buat masa law ni ada ambil staff, law ni dah berapa orang? 1, 2, 3, 4, lebih kurang 8 lah, 8 orang. 2 student, 3 baru habis belajar lah kan, yang student lah, umur lebih kurang Aiman juga. Lepas tu 2 orang tu dah umur dah 30 lebih. 2 orang lelaki isteri, lelaki suami isteri. Lepas tu 2, 3 orang, 2, 5, 6, 7, 8 lah. Lalu ni 8 orang. Aiman pun bekerja walaupun milik syarikat sendiri, tapi Aiman pun bekerja. Aiman pun ada gaji sendiri kan. Tapi Aiman kata ada untung tu, gaji kita lah. Kan gaji sendiri ada juga sebulan tu. Bulan-bulan tu gaji juga. Aiman kata untung tu boleh je owner nak guna sebab enterprise kan. Jadi keseluruhan pekerja tu termasuklah Aiman sendiri 8 lah, 8. 9. Seorang dekat Langkawi. 9 orang. Buat masa sekarang ni 9. 9 orang. Jadi student tu ada, student 3 orang. 3 orang. Dah pergi belajar lah kan. Dah pergi belajar lah. 3 orang sekarang ni. Seorang budak Poli Aiman, seorang lagi budak Unisham, seorang lagi budak UiTM Pucat Alah. Okay, itu sajalah yang ajar lah. Okey, kiranya dengar. Okey, kiranya macam kat Cik Aiman ni ada juga ambil staff lah yang ataupun sebagai graduan. Tak. Jadi kita nak tahu macam graduan sekarang ni kalau keluar macam kebanyakannya tak ada pengalaman bekerja ataupun macam mereka ni baru nak ambil pengalaman. Jadi macam syarikat Cik Aiman ni ada ambil pengalaman, ada ambil pelajar graduan untuk bekerja dengan Cik Aiman. Jadi boleh ke macam saya nak tahu apa skop tugas yang Cik Aiman bagi untuk diorang? Macam mana akhirnya maksudnya? Satu tambah nilai kepada anda. Kan? Jadi kalau anda dekan pun tapi bila sobat ajar, contoh bercakap depan pun malu. Jadi susah. Jadi ke mana pun kemahiran sangat penting. Kan? Kalau contohlah kalau ada orang datang interview dengan Aiman kan. Interview dengan siapa pun sekarang ni menampak dia lebih tekankan kemahiran. Skill tu sangat penting. Kan? Jadi kalau contohlah anda lah kan. Aiman anggap apa ni cakap kawan lah kan. Kalau apa nak pergi interview kerja, first kali kemahiran lah. Kemahiran apa kena tekan sangat. Kan? Orang kata apa, result tu hampa pun kena maintain juga. Kan? Kalau 3 pointer kat atas pun insya-Allah orang kata apa, syarikat tu akan ambil.
kan. Jadi kalau nak lebih special daripada orang lain, anda kena tambah, kemahiran apa, pandai bercakap, pandai buat Word ke, Excel ke, paperwork dan sebagainya. Itu adalah salah satu orang kata apa, benda yang perlu ada sekarang ni, kan. Bukan kata pelajaran tu guna tapi tak, pelajaran pun kita kena orang kata apa, kena usaha juga biar dapat cemerlang, kan. Tapi kemahiran memang sangat-sangat depa penting sekarang ni, kan. Kadang-kadang pun ada contoh lah, Aiman nak ambil bahagian sale, dia ambil bahagian bisnes, marketing sebagainya, tapi bila suruh bercakap dengan orang dia malu. Jadi apa, berapa tahun dia belajar tu kenapa, orang kata apa, skill nak bercakap buat sale tu tak ada, dia kurang. Tapi bila bila kita tengok orang luar, contoh orang tu dia ada SPM saja tapi memang kata dia bercakap tu orang beli. Kan, sebab tu, graduan sekarang ni memang perlu tekankan kemahiran tu. Kan, teori memang teori pun teori kena belajar juga, tapi kita lebih kepada praktikal. Itu yang penting lah. Sekarang yang Aiman nampak lah. Kadang-kadang kawan tu degree, bukan Aiman nak kata degree, PhD sebagainya, dia main minta kerja. Jadi bila kita sumbat satu task, dia macam malu-malu dan sebagainya. Kan, jadi dia nak kerja ni kena ada kemahiran, itu sangat penting lah kemahiran. Tak kisahlah kemahiran apa pun kena ada. Contoh dia kata nak bahagian sale, mungkin bahagian sale tu dia kena kemahiran bercakap ataupun kemahiran dari segi macam mana dia buat marketing guna FB Ads ke, IG Ads ke, TikTok Ads ke dan sebagainya. Itu salah satu kemahiran yang dia ada, kan. Jadi ikut mana pun kalau Aiman sebagai majikan atau bersama-sama majikan pun dia nak tengok apa yang specialnya budak ni ada, kan. Kan kalau nak kata dia dekan, ramai yang dekan. Tapi yang membezakan kita antara yang lain, apa kelebihan kita ada? Mungkin bercakap ke, cantik ke sebagainya. Itu satu kelebihan lah, kan. Ah, noh, itulah. Mhm. Okay. Boleh dengar suara kan? Macam mana? Ada suara? Boleh dengar suara? Okey, dengar. Okay, macam tadi Cik Aiman ada sebut, pengalaman ni sangat penting, macam tak boleh malu, kena pandai bercakap. Jadi macam saya nak tahulah apa pandangan Cik Aiman tentang kualiti graduan pada masa sekarang ni. Macam mana? Okey, kualiti lah, kualiti graduan pada masa sekarang saya nampak lah. Dengan orang kata apa, tahap pendidikan yang orang kata apa, government ataupun pihak, ini pun orang kata apa, banyak, memberi peluang kepada pelajar, untuk ke depan. Contohnya organisasi lah yang ada dekat IPT ni sebagai MVP ataupun apa-apa saja, apa jadi ketua sana, ketua sini kan, join organisasi. Kan itulah salah satu orang kata pengalaman untuk student tu bina, bina keyakinan diri, bina untuk, orang kata apa, deal dengan orang atasan sebagainya, deal buat paperwork dan sebagainya. Itu adalah satu, pengalaman untuk student sebut. Dan juga ada juga student yang jenis, tak join organisasi, kan dia nak hanya, orang kata apa, pergi belajar ni adalah untuk dia habis mak kata degree saja. Contoh mak kata dia nak diploma saja kan. Tapi dia tak bina, dia tak orang kata apa, beri peluang untuk diri dia untuk menambah kemahiran, menambah ilmu dari segi bidang kepimpinan itu. Jadi kok mana pun pengalaman yang perlu diambil dalam IPT ni adalah join organisasi. Joinlah apa benda program seminar yang dianjurkan oleh IPT tu, patutnya kita sebagai student ni patutnya kita kena join. Jadi bila kita join tu mungkin kita pengalaman daripada join tu pun mungkin kita dah orang kata apa, kita join ni, kita join organisasi ni, kita program. Pernah, orang kata apa, berbasis isu negara sebagainya. Itu adalah salah satu, eee penambahan untuk kita, apply kerja. Jadi kita, oh ini pengalaman pernah buat design ni, pernah join program ni. Jadi majikan pun rasa, oh budak ni, dia bukan pergi mengaji saja. Jadi dia kata mungkin budak ni dia aktif. Aktif buat itu, buat ini. Jadi majikan pun orang rasa apa, sesuai untuk tarik dia bekerja. Sebab apa? Sebab dia pernah aktif buat benda ni. Jadi pengalaman dia tu dari segi, di IPT tu memang rasa sangat mencukupi, kalau dia join benda-benda aktiviti yang dekat, IPT. Jadi mana pun bagaimana kalau I nak apa mungkin kan lah macam nak tengok sijil.
apa yang pernah dia buat selain sijil sebelum jazah, itu. Mungkin dia nak tengok itu saja. Yang lain sama, kan. Pernah wakil apa, pernah bersukan dan sebagainya, kan. Itulah salah satu kelebihanlah untuk diri dia. Kadang-kadang orang ni pandai saja kan, tapi tak aktif. Jadi rugi kat situ, amat rugi. Jadi dia kena aktif lah ke mana pun. Aktif tu lah menyebabkan pengalaman daripada nak, kan kita fresh graduate, kan macam mana kita nak ada pengalaman bekerja tu, memang tak ada lah. Kan ada juga yang kata apa tengah belajar sambil bekerja dan sebagainya tu ada. Tapi tak banyak yang mampu buat macam tu. Ada pun buat bisnes tepi pun takkan kita nak cerita, oh saya pernah buat bisnes tepi apa semua tu. Tapi orang kata apa, dia punya bukti tu tak ada. Macam kita join apa semua tu dia ada CJ, jadi CJ tu lah membuktikan yang kita pernah aktif. Bukti sebagai yang kita ni join. Jadi itu pun dah cukup kuat mengatakan bahawa pelajar tu bekas apa graduan tu aktif dan juga berpengalaman menghandle satu program. Macam tu lah. No? Baik. Seterusnya, macam Cik Aiman sendiri ada bekerja ataupun jabatan sebagai staff bekas graduan. Jadi macam saya nak tahu macam mana, sejauh mana Cik Aiman mempercayai itu keupayaan um, graduan tu melaksanakan kerja. Contohnya macam dia tak ada pengalaman. Jadi macam mana Cik Aiman boleh percaya kata dia ni boleh buat kerja? Okay, first kali kalau kedai emas ni selalunya dia adik-beradik pun dia tak percaya. Sebab emas ni, dia main dengan emas ni, dia memang nak cari staff yang betul-betul yang dipercayai lah, memang betul-betul. Sebab kadang-kadang lah Imam buka sini lah, emas ni orang kata selalunya, kalau contohlah kami ambil emas tu, cincin tu 100 cincin. Kami tabak je atas meja tu. Kalau dia ambil satu bola poket pun kami tak perasan. Sebab main dengan kuantiti yang sangat banyak ni, siapa-siapa pun dia tak perasan. Kalau bola poket dia buat balik pun kami pun tak perasan. Jadi nak percaya orang tu mungkin kami ambil ahli keluarga dulu. Kan, yang kerja dengan Aiman pun sekarang ni semua ahli keluarga yang terdekat, yang dipercayai. And then yang masuk pun member-member yang dipercayai. Yang ada susah senang Aiman lah. Kedai emas lah. Kedai lain memang tak tahu lah kan. Jadi, sebelum masuk tu kita akan train. Train dulu macam mana dari segi pengurusan nak simpan emas, nak jual emas sebagainya, nak buat taggingnya. Kita akan ajak step by step. Jadi, ke mana pun, walaupun barang emas tu banyak. Jadi, orang kata apa, hasil akhir dia tu mesti sama macam hasil awal tu. Maksudnya, contoh belakang customer jual 100 gram, sebelum balik tu kita akan timbang dulu, mesti cukup 100 gram. Itu yang kita buat pemantauan lah, kan. Jadi kalau mak kata macam mana kita nak train staff tu, macam mana kita nak percaya tu, first kali mungkin dia ada background emas. Yang Aiman ambil kerja tu dia ada background emas. Bukan cacalan orang boleh masuk sebab background emas ni tak semua orang tahu. Jadi dia masuk tu mungkin dia pernah kerja dengan kedai emas ataupun dia pernah jual emas sebelum ni, online pun sebagainya. Itu orang kata pun salah satu uh, benda yang Aiman ambil sebelum nak ambil orang tu kerja. Orang kata apa? Bukan benda. Kategori orang kata apa? Apa orang panggil? Allah. Lebih kurang gitulah. Kan? Apa yang Aiman nak tu sebelum dia masuk kerja ni mungkin dia dah pengalaman. Jual beli emas online ke apakah. Jadi ada juga bekas student dia pernah simpan emas dan juga dia pernah jual emas. Jadi Aiman ambil dia join. Kan? Ambil join sekali, ajak dia kerja sekali sebagainya. Jadi itu salah satu pulang lah untuk dia kan, sebab dia pernah jual emas sebagainya. Jadi dia masuk kerja pun kita pun tak payah terang banyak-banyak. Sebab dia tahu dah ni mah apa kan. Dan ada juga yang tak tahu mah apa tapi dia dipercayai. Jadi kat sini kerjalah apa pun, yang penting kita kata apa, pekerja tu majikan boleh percayalah. Mak kata tinggal 10,000 pun kat situ tak hilang lah 10,000 tu. Macam tu lah. Tapi masa sekarang ni semua alhamdulillah lah, pekerja semua tak ada lah isu berlaku kecurian dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita percaya depa dan depa pun bagi kepercayaan kepada kita lah. Kan sama-sama percaya masing-masing kan. Jadi orang kata apa, peluang yang diberikan kepada kawan-kawan ataupun adik-beradik yang kerja untuk kita tu, kita kena buat betul-betul lah kan. Jadi main dengan barang berharga ni, memang berat lah. Tak mudah untuk cari pekerja.
Kalau nak cari pun cari yang terdekat saja dulu, kan. Macam tu lah. Hmm. Okay, jadi maknanya kat sini macam Cik Aiman cakap kriteria dia untuk saya pekerja ni macam Cik Aiman ambil orang yang rapat, orang yang dekat, macam tu lah kiranya kan. Ya, betul. Jadi untuk soalan yang seterusnya, saya nak tahu macam Cik Aiman pun akan pernah ambil graduan yang baru untuk kerja dengan Cik Aiman. Jadi macam saya nak tahu apa yang kriteria yang Cik Aiman nak daripada graduan tu untuk terap kerja dengan Cik Aiman. Tadi kriteria yang saya nak lah, yang saya nak adalah orang kata apa? Lebih kepada kemahiran lah. Okay. Saya jenis suka yang educated. Tak kisahlah dia SPM ke, dia diploma ke kan. Tapi result dia okey. Saya tak kisah. Lepas tu kalau result dia okey, and then kemahiran dia tu menyelesaikan satu masalah. Maksudnya final deal dengan customer. Itu yang saya nak sekarang ni. Sebab rata-rata lah syarikat dia mesti cari bahagian sale. Kan? Kalau tak ada bahagian sale, memang syarikat tu mati kan. Jadi kok mana pun Allah lupa dah soalan tadi. Jadi kok mana pun apa yang kriteria yang saya nak, apa yang saya nak adalah dia pandai. Dia pandai close customer. Maksudnya bahagian sale lah. Dan itu orang kata jantung company tu. Jadi kalau tak ada bahagian sale ni memang susah company tu untuk grow. Kan? Sebab kita bergantung pada bahagian sale. Jadi apa yang kriteria yang mana dia pandai bercakap, pandai close dengan customer, pandai ambil hati dengan customer, and then orang kata apa, kiranya company ni berharap kat dia. Jadi bahagian sales sekarang ni pun memang ada 2 orang. Kan, kalau boleh nak tambah lagi. Sebab apa? Sebab sale ni amat penting lah. Kalau main interview sekalipun, Aiman akan suruh dia, Aiman akan bagi contoh, bagi satu barang, Aiman nak dia bercakap macam mana dia nak close ataupun dia nak jual barang tersebut. Itu yang sangat penting lah, kemahiran yang Aiman nak. Walaupun dia tak ada SPM ke tak ada apa, tak apa. Yang penting dia pandai bercakap. Yang penting dia orang kata apa, kalau customer mai je dengan dia ni mesti laku. Mesti customer tu beli. Jadi kemahiran yang Aiman nak ataupun kriteria yang Aiman nak dalam syarikat Aiman sekarang ni adalah yang pertama sekali, dia pandai buat sale. Itu yang Aiman nak lah sekarang ni. Kan? Educated tu Aiman nak juga. Tak malah bodoh sangat. Memang suruh ni pun tak arti pun tak mahu lah. Kan? Jadi more kata tu educated lah juga kan. Walaupun orang kata pun mengaji tak apa pandai. Tapi educated lah. Pernah sekolah. Pernah masuk IPT. Jadi memang kata bagi kerja je apa yang orang bagi kerja dia boleh buat. Itu adalah salah satu benda yang Aiman nak lah kan. Contoh dia nak bahagian sale, dia mesti pandai cakap. Kalau dia nak bahagian designer, mestilah dia kena pandai design. Macam tu lah. Jadi apa yang dia datang nak interview, jadi dia kena pandai bab tu. Kalau dia main interview bahagian sale, tapi bila suruh jual, malu. Tak boleh lah. Kan? Kalau bahagian designer, mak kata designer, takkan kita nak suruh duduk bahagian sale. Tak boleh lah. Kalau dia nak designer, mungkin masuk dia edit ini, edit itu. And dia memang tengoklah dia punya hasil kerja dia macam mana. Kalau okey, kita akan offer kerja lah. Macam tu lah. Kan? Ikut orang kata apa, skop kerja yang dia nak. Kan? Kalau bahagian sale, Aiman nak dia pandai bercakap. Tak kisahlah dia degree ke apa, kalau dia nak bahagian sale, Aiman nak dia pandai bercakap, pandai close customer. Itu sajalah. Kan? Pandai orang kata apa, pemikiran idea dia tu untuk fikir macam mana kita buat marketing. Sebab dia bahagian sale. Jadi itu salah satu kriteria yang Aiman nak. Kan? Sekarang ni kata apa, student pun pandai buat bisnes tepi dan sebagainya. Jadi itu satu peluang lah untuk dia orang kata apa, bagi idea lah untuk company macam mana dia nak grow sale, macam mana dia nak tarik customer. Kan? Jadi macam tu lah. Yang pertama sekali, ikut skop yang mana dia nak. And then kalau kita bahagian sale, kena pandai bercakap. And then dia kena pandai tahu cara untuk buat marketing. Kan? Dan yang ketiga dia pandai close customer. Tutur kata dia tu, orang kata dengar dia cakap orang kata bestnya dia cakap. Kan? Itu salah satu kemahiran atau kriteria yang Aiman nak lah. Untuk bahagian sale lah. Kalau bahagian lain, anda pun boleh reka lah. Kalau bahagian designer, mungkin dia pandai design tu, design ni. Kalau dia bahagian apa lagi, bahagian admin, mungkin dia boleh buat file. Mungkin dia boleh buat apa lagi, dokumen-dokumen yang berkaitan. Kan? Jadi kalau kita nak apply kerja, kita kena tahu lah. Contoh kita nak apply HR. Kita kena tahu lah apa orang kata apa, skop tugas HR ni apa. Kan? Jadi
Kalau skop HR takkan majikan dia nak suruh jual barang kan. Tak kena lah. Kan? Kalau boleh kena dengan apa yang kita nak. Apa yang kita nak kerja tu. Kan? Macam tu lah. Tengok skop dia. Macam tu lah. Ha? Bagi soalan yang seterusnya, macam saya nak tahu macam apa persediaan yang perlu graduan tu lakukan macam sebelum dia masuk kerja, apa yang perlu dia sediakan atau apa yang dia perlu prepare lah maksudnya sebelum dia kerja dengan Cik Aiman. Okay. Graduan yang sebelum nak masuk kerja ni, graduan kena perlu prepare. Ni bukan, orang kata apa, ni bukan pendapat Aiman lah, ni pendapat semua lah. Anda pun tahu, first kali kehidupan bekerja dengan kehidupan graduan ni memang sangat berlainan. Kan, memang sangat berlainan. Kalau boleh, kalau saya pun kalau boleh undurkan masa balik, baik saya belajar daripada bekerja. Sebab betul, stres, bekerja ni stres. Jadi, bila nak masuk dalam pekerjaan ni, first kali kita kena sedia mental dan fizikal lah. Sebab lain tau, lain. Memang lain. Kita dulu belajar, ada juga orang kata gap untuk kita rehat. Bekerja ni memang tak ada gap. Kan, kadang-kadang nak main set pun tak boleh. Kan, jadi kita kena bersedia dari segi fizikal. Kan, contohnya kalau kita, tak kisahlah kerja apa, contoh kita juru ukur tanah sebagainya. Kan, jadi kita dulu duduklah aircon sebagainya. Tapi bila kita pergi ke pekerjaan, kita dapat offer untuk jadi juru ukur. Contoh. Jadi terpaksa duduk dalam matahari panas sebagainya. Tapi dari segi fizikal kita tak bersedia. Kan, kita tak boleh kena panas sikit sebab dulu kita duduk kena aircon. Jadi dari segi fizikal pun kita kena bersedia. Kan, kita tak tahu bos kita suruh pergi mana sebagainya. Kan, dulu duduk biasa kena aircon je, bila kena panas kita dah bebai. Maksud bebai tu masuk marah, dulu aku kena aircon sebagainya. Jadi kita tu nampak kat situ kita tak bersedia dari segi fizikal. Dari segi mental kat sini, kita boleh berusaha dengan orang. Kan, bila kawan-kawan kita bagi kerja, bos kita boleh bagi kerja, kita boleh buat. Kan, kita tak bebai, kita tak marah, kita apa kata, tak boleh berurusan dengan orang. Jadi apa-apa skop pekerjaan dan sebagainya kita kena manage betul-betul lah. Kan, mental pun kita kena jaga. Macam Aiman tak boleh kawan mental. Walaupun Aiman majikan, tapi kadang-kadang pun kita rasa serabut, kita rasa nak marah dan sebagainya. Jadi kot mana pun kat sini mental dan fizikal kita kena jaga betul-betul. Memang kena jaga betul-betul. Kan, sebab bukan nak katalah sebab dulu kita belajar kan, macam tu tak stres sangat. Stres pun buat assignment saja. Tapi bila kita ada bila kerja ni kita akan rasa stres. Stres apa? Stres nak siapkan kerja. Bos kata, "Okay, esok aku nak tengok siap atas meja." Kan? Padahal kita pun ada masalah sebagainya. Kan? Dulu bolehlah ada lecturer boleh kata, "Tak dan lah prof, tak dan lah sebagainya." Mak kata kerja ni, mak kata tak dan tu. Tahuan mungkin gaji kita dah potong. Ataupun kita dah dimak lah oleh bos ni, dia ni malas sebagainya, alasan lah apalah kan. Jadi kot mana pun mental dengan fizikal tu memang kena sedia lah. Kan, tu satu. Dan kedua tu dari segi apa kena prepare jugalah apa yang menyebabkan kita lebih pada orang lain. Nah, kadang-kadang kita tunjuk pandai dalam office pun tak boleh juga. Kan? Bila tunjuk pandai dalam office ni, semua pekerjaan akan bubuh kat kita lah. Contoh kita pandai guna Excel. Sini-sini kita tak tunjuklah orang kata apa, sedang-sedang saja kan. No? Jadi yang pentingnya mental dan fizikal lah. Dan yang kedua adalah prepare dokumen dan sebagainya. Apa resume cantik-cantik, CJ dan sebagainya, prepare. And then dari segi prepare segi keuangan. Keuangan pun kena prepare. Start pada sekarang pun student pun kena start saving. Kan, kadang kita bekerja, contoh kita duduk Kedah, lepas tu dapat offer kerja kat KL. Kan, kita perlukan duit kan untuk orang kata sewa bilik, kenderaan lagi, Grab, LRT dan sebagainya, kita kena saving lah, saving. Kan, segi duit kena saving. Kan, ada yang cakap dulu duk IPT tak boleh saving dan sebagainya. Sebenarnya boleh. Kita kena buang sikap boros kita, makan dengan banyak. Memang dulu memang kuat makan lah. No, kita kena fikir ke depan juga. Bukan selamanya kita belajar. Kita kena fikir ke depan juga. Dengan keadaan ekonomi macam ni, dengan keadaan nak cari pekerjaan yang sangat-sangat susah. Maksud susah ni, terlampau banyak sangat persaingan. And then company pun banyak yang bankrupt, banyak yang jatuh.
kan. Jadi kok mana pun student pun bukan kena berharap dengan kerja. Maksudnya kita sebagai student pun kena fikir macam mana kita nak bina kerjaya. Maksud bina kerjaya tu macam mana kita keluar ni, kita ada satu bisnes. Contohlah kan. Kadang-kadang kita pun ramailah Aiman tengok kawan-kawan Aiman yang kat poli pun Aiman tanya nanti apa nak sambung degree sebab apa? Sebab yang first aku nak kerja. Semua macam tu, mindset semua macam tu. Takkan mindset kita hanya nak sambung degree, nak sambung PhD, takkan kita nak keluar kita nak kerja. Kan? Mindset macam tu kita kena buang. Kan? Kita nak sambung degree, sambung PhD, diploma sekalipun, kita nak pertama sekali adalah ilmu. Ilmu. Bila kita tak kisahlah anda PhD sekalipun, pekerjaan ke apa benda pun dia akan datang. Kan? Jadi mindset kita tu kena buang dulu. Kan? Kalau anda masuk IPT je anda rasa aku nak bagi habis diploma ni, habis ni aku nak kerja. Tak boleh macam tu. Kita nak sambung belajar ni adalah untuk cari ilmu. Kan? Cuba tanam kat graduan kita ni habis je belajar, kita nak ada satu orang kata bisnes sendiri, kan kita nak bantu kawan kita kerja dengan kita, bukan kata orang makan gaji ni tak boleh. Boleh, tak masalah. Aiman pun dulu orang kata apa kalau ada peluang pun Aiman pun nak makan gaji, nak ambil pengalaman makan gaji. Tapi Aiman kata peluang kita ni untuk bantu kawan-kawan lain untuk orang kata apa kerja kita sekali. Kalau boleh kita bina kerjaya lah. Kan? Tadi Aiman bab 3 dah kan. Mental dengan fizikal, saving dan juga orang kata apa simpan semua dokumen tu, resume dan sebagainya simpan. Simpan lah daripada zaman tadi kau pun simpan lah apa aktiviti pun simpan. Kan? Simpan semua. Lepas tu apa lagi?